Stop transcription. Okay, share. Computer sound screen. Okay, good one. Okay, so viewing and texture mapping dalam OpenGL. Okay, kita tengok sikit apa yang kita kena tengok. Okay, dalam dunia grafik lah kan. Dunia grafik ni sama lah macam dunia nyata pun. Kita ada kamera kan, kamera dan juga kita ada objek. Okay, dan kita of course lah ada orang kata apa, jarak lah untuk kita tangkap gambar objek tu. Sejauh mana kamera tu dapat support lah. Sama macam dunia virtual reality dunia virtual reality ni dia bezanya dia kita kena anggap kita ada some sort like macam orang kata apa HUD lah juga, sebab dunia reality ni kalau kita tak define dia, nanti sama ada dia akan menjadikan kita punya orang kata apa generated image tu ataupun objek tu berat, okay, ataupun orang kata apa lebih kepada dia akan terklip lah. Clip ni maksudnya dia clipping ni maksudnya dia terkeluar dari screen. So kita kena bayangkan benda tu dalam screen lah semuanya. Okay, so benda tu dalam screen dan dia akan cater all this thing lah. Okay, sebab tu kamu tengok sini ada far clip plane kita define and then near clip plane. So maksudnya dia akan objek yang kita nak presentkan dalam dunia grafik kita tu hanya dalam berkisar antara near and juga far. Mana yang paling macam titik awal dan titik akhir lah. So and then istilah seterusnya viewing frustum. Viewing frustum ni pun ada dia punya teknik dia kan, ada orang kata apa dia punya kajian dia, okey. Orang kata apa ada frustum culling lah, ada orang kata culling system lah, di mana dia orang kata apa bila benda objek tu terlampau jauh, dia kita tak perlu letakkan yang detail. So kita gunakan ada dalam ni juga, dalam texture mapping ni ada gelarkan sebagai mid map, di mana kita akan buat letakkan objek mungkin sekadar gambar je. Bila kita dekat baru dia convert to the object lah. Okay, itu yang digunakan pada orang kata apa grafik, kekuatan grafik yang kita gunakan dia bergantung pada sistem dah juga. Okay, sebab kalau kita tengokkan game-game sekarang mostly dia dah pakai requirement hardware yang tinggi. Kita dah ada GPU, so dia dah calculation dia dah memang lain, dan juga kita boleh bahkan frustum culling tu kita orang kata apa dia boleh extend lagi lah. So mungkin yang objek yang lebih jauh tu pun kita tak perlu pakai yang image, kita pakai objek sama tapi kita reduce dia punya quality lah. Okay, so kita nampak dia still nampak, semua nampak environment dia bagus kan, macam kita main contohnya dalam main siapa yang main RDR kan, RDR 2, Red Dead Redemption ke GTA ke kan, so most of them tu guna orang kata apa grafik yang agak bagus dan berat juga. Okay, tapi semuanya dah orang kata apa dah telah dibetulkan, di support oleh the system. Macam konsol memang orang buat game tu memang dia cater into hardware. Itu yang bestnya konsol kan. Kalau konsol ni dia developer buat game tu based on the konsol tu punya spec. Tapi kalau komputer ni dia boleh adjust dia punya grafik tu. Itu yang paling bestnya kadang-kadang komputer ni. Cuma beza part of the komputer ni dia orang kata apa, bergantung pada kekuatan komputer tu lah kan. Kamu kena upgrade lah dia punya RTX lah apa dan sebagainya kan. Okay, kalau kamu guna PS5 dan juga komputer dengan right now RTX 3080 ke kan, ataupun yang Titan punya version kan, itu yang memang harga 3,000, 4,000, 3,000 ke atas kan, ataupun yang 1,000 lebih pun that's quite good lah. 1,000, 2,000 pun dah itu quite sangat powerful lah kan. Tapi kalau dapat memiliki yang jaga 3,000 untuk komputer tu untuk main game kan, untuk main RTX teknologi memang quite good lah. Tambah kamu main dekat benda dekat komputer. Cuma bezanya di komputer ni of course lah you guys boleh create mode kan, mode. Okay, kalau dekat game-game yang konsol ni for mode ni susah lah. Mode orang buat kamu kena tunggu DLC lah kan. So that's why main pun dekat komputer ni mostly dia dah boleh ada modus dia yang buat dia punya mode tu. Okay, itu yang berlaku lah. So masing-masing ada pro. So nak bagus, kalau you guys
in term of dunia grafik ni nak yang terutama yang main game kan. Kalau ada dua lah, kalau ada konsol, ada komputer. Okay, kita dah melalu dah banyak sangat. Okay, kita go on. So the viewing. So viewing ni menentukan banyak faktor sebenarnya. Bukan sekadar benda ni saja. Ada in term of the projection pun ada. Okay. Tapi syarat yang penting mestilah ada objek kan. Kita nak view apa? Objek. Ada viewer with projection surface. Okay. Objek viewer tu. Okay. Projector lah. That go from the object to the projection surface. So ada macam orang kata apa, satu screen ataupun satu orang kata apa, tempat yang kita nak viewkan objek tu. Okay. So kat mana kita nak view objek tu ada, memang ada kan, tapi orang kata apa, dekat ke jauh ke, and then nak view dia macam mana, in parallel ke ataupun side perspektif dia macam mana kan. So tapi ini adalah basic dia lah. So penting untuk kita kena pasti kan. So contohnya kita ada sini ada 6 yang common orang gunakan untuk viewing. Macam mana kita set up tu adalah lebih kepada macam OpenGL dia ada sistem dia lah, kamera dia kan. Tapi untuk macam mana kita nak set up macam untuk viewing tu, kita dah tentukan lah untuk in term of kamera kita, sistem kita tu. Kamera sistem dalam OpenGL ada, dia memang ada untuk disetkan dah. Okay. Kalau yang basically kalau kita nak main game kan, terutamanya game 3D kan. Okay. Mostly dia pakailah macam style isometric, 3-point perspective dan sebagainya kan. Kalau front elevation ni mostly kalau kamu main game 2D platformer lah kan, kemudian 2D platformer. So dia kan memang mostly straight kan. Okay. Kalau kamu main macam game Age of Empire tu, itu rasanya macam-macam view boleh diubah sesuai kan, kamera dia banyak-banyak boleh set. Tapi mostly dekat belah kat plan obligation ni lah. Kan mana ada screen pointer option pan. Okay. Sini kan. So ni mostly macam kita mainkan yang game AOE ke dan sebagainya lah kan. Isometric ni 1-point perspektif, 3-point perspektif kan, dan juga ada version upload ni mostly 4 ni gunakan untuk yang lebih kepada adventure action lah kot, yang lebih kepada 3D lah mostly yang guna. Nampak pada 3D kan. Okay, yang ni pun 3D juga. Okay, tapi front elevation mostly cater for 2D lah. Okay, tapi bahkan ada right now dah ada 3D platformer kan. Kita boleh macam you guys main game Luigi tu kan, yang Mario tu kan. Dia main platformer tapi dia boleh pusing dia punya karakter tu kan ikut arah dia yang tertentu. Macam Mario mesti ada macam tu lah. Okay. So object ada projector dia. Projector ni of course from the one of the point lah. So ataupun kita ada observer kan. Observer tengok. Sama lah. Sama kita point to the object. Mesti ada objek. Kalau tak ada objek kena program apa. Dan juga kita ada plane, projection plane dia. Okay. Kita kena bayangkan sebab kita nak view objek. View objek. Dekat sejauh mana objek. So kamu kena define kamera tu, kita punya screen tu macam mana kan. So kalau kita view screen plane dekat sini, so nampak besar lah objeknya. Kalau screen di bawah makin dekat dengan kita, objek tu akan jadi lagi kecil lah kan. So you guys kena tentukan kedudukan orang kata apa, keratan rentas tu, dia punya plane. Sebab tu plane ni kan satu satah lah kan. Satu satah paksi Z dah. Z kan, Z. Kalau ke belakang negatif kan, ke depan positif. So itu yang peranan penting lah. Okay. Okay, ni semua contoh. Bahkan kita contoh ada satu D-Max ni. D-Max ni mostly dia kita yang kamu tengok tadi ada yang far clip dengan near clip tu. Okay. So di situ dia akan tengok dia punya view dia kat situ. So contoh kita ada satu objek. Kita letak screen kita nak papar kat sini. So nampak dia kecil lah. Kalau kita makin besar lah dia kan. So kita boleh adjust. Maksud kamera kita makin dekat, so lepas tu kalau kita gunakan sistem kamera kita buat, janganlah kita makin datang dekat, makin dia sama je macam tu. So mungkin tu something wrong lah. Which is, itu mungkin dia tak dalam bentuk perspektif. Mungkin dia bentuk apa tadi? Front elevation kan. Kamu datang dekat sama je bukan dia. Memang kamu punya projection plane bukan style macam orang kata 3 point. Atau bukan 3 point kan. Bukan 3 point. Okay. Tapi lebih kepada 1 point je. 1 point solid lah spread in. Mana sama je lah size tu kan. So kita guna define dia punya projection juga. Sebab tu itulah kamu projective projection. Okay. Okay. Parallel pula. Parallel ni mesti sama lah macam orang kata elevation apa tadi? Elevation, front elevation ni. Okay. So dia pandangan dia satu sisi, tak kisah sisi mana tapi dia in parallel lah. Mesti 2D platformer lah kan.
Ni window kita, ni screen kita lah. Kita ada kita punya komputer kan, screen kita. Kan keyboard kan. So kita pandang dia straight je. Viewing dia. Mungkin kita buat satu karakter kan, contoh satu karakter dia akan in parallel dengan apa yang dipandang. Tapi dia perspektif dia still sama, 3 point perspektif. Tapi kita akan pastikan bila pandangan tu dia akan nampak semuanya satu size je lah. So kadang ada multiple viewing dalam tu. Okay, so kalau contoh nak benda sama nampak. Satu parallel. Nampak macam straight. Pada parallel macam kadar rentas kan. Okay, satu perspektif. So which one is better lah. Tak nak kata, so dia tak ada kata sama satu yang better. Sebab it depend on the user ataupun dia yang buat simulator tu. Yang buat simulation of graphics kan. So buatlah dua-dua kan. Kita boleh tekan dia. Tekan C untuk view parallel. Tekan V untuk perspective projection. Okay, situ je senang dua-dua. Okay, ni diulang balik lah. Ada projection untuk contoh orthographic projection ni dia yang ada banyak lah. From front, from the top, and then from the left side and side, left atau right side lah. Okay, itu ada untuk orthographic projection. Kalau oblique projection pula, dia mesti sama macam isometric dia juga kan. Okay, kita tengok dia ada projection plane kita. So bila ni dia akan apa kita nampak, kita akan nampak based on sini lah. So yang dia buat ni, so nampaklah macam ni kan. Dia nampak isometric dia macam dia ada juga sama dia punya perspektif dia kan. Dia sama perspektif dia kan, sama tengok dia punya ni kadang-kadang ada dia punya viewing dia kan. Dia ada parallel, dia ada yang dia parallel, ada yang dia set kan. So it depend on the ni lah. Sama macam mostly macam gabungan antara parallel dan juga perspektif punya projection. Okay. Okay, advantages and disadvantages kan. So can pick the angle. So ni untuk melakukan kepada oblique projection lah. Okay. So can pick the angles to emphasize the particular face, architecture, plane oblique, elevation oblique. So mostly architecture memang banyak guna lah kan. Okay. So angle in faces parallel to the projection plane are preserved while we can still see around the side. So nampak dia macam ada side tepi ni. Dia macam orang kata apa front elevation lah, tapi dia boleh nampak 3D tu lagi kan. So dia macam parallel tapi dia pun mostly macam perspektif pun juga. Kan gabungan parallel dengan perspektif. Kalau kita parallel saja macam ni, dia straight je kan. Tapi dia still nampak ada dia punya 3D dia tu. Bukan macam tu. Sesuatu macam ni nampak dia 3D dia. Tapi dia macam parallel lah. So dia gabungan lah macam tu kan. So banyak lah cara viewing kita nampak kan. Ni tengok ni dia dengan jelas. Semoga gambar tak clear pun ambil gambar from the Google kan. Suka tengok bayangan-bayangan dia. So sistem kamera ni memang terutama dalam lab tu saya dah ada bagi sistem kamera dia. Dan juga yang sebelum ni pun ada kan lab tu. Itu mostly yang saya letak dalam coding tu. Antara pelbagai jenis kamera punya viewing lah. Okay. So you guys boleh adjust, boleh buat sendiri ataupun jumpa snippet code yang lain you guys boleh guna untuk ni. Dan ataupun kalau you guys mahir ubah sesuai ataupun buat new one of the camera system. Pelbagai. Sebab tu dalam pembuatan grafik ni ataupun game terutama saya sebut pasal game sebab mostly bidang game ni dia mostly kita kamera tu banyak lagi berbanding dengan simulation animation mostly kita dah fix kita nak view tu je kan. Okay, dia bukannya real time. Animation bukan real time. Kita tekan render sampai esok siap kan. Contohnya untuk buat 5 minit pun kadang-kadang 4 jam kan contohnya kan. Tapi kalau game, dia banyakkan main dengan real time lah. Mesti nyata. So, it depend on you guys punya sistem kamera tu untuk nak buat how you guys nak ubah sesuai dan juga pastikan bila kita dah pergi ke satu tempat tu, dia tak tembus lah dinding. Kita kena buat karakter kita ada dinding kan. Kita nak pergi nak belok kanan, dia dia masuk celah dinding pula dah. Okay, so ada collision camera pula part tu. Okay, buat collision kita akan buat topik last lagi. Sikit lagi Nabil, ni topik kita ni mesti dalam tinggal lagi 2 atau 3 lagi. Rasa ni pertama lagi 2 kot. Maksudnya 6, 7. Okay. Collision yang last kali. Sebab dalam grafik collision sangat penting. Okay, dalam simulation grafik ni. Sebab apa? Kita nak tembak orang dalam game tu mesti dah kena ada karakter kan. Tembak bangunan ke ataupun hit something. Kereta. Orang kata apa nak orang kata apa nak ada objek depan takkan kita nak tembus. So kita tak tembus. So kita ada satu detection. Maknanya bila kita sampai ke satu objek tu dia akan sekat. Dia macam ni lebih sekat lah. Selagi semua tu kita boleh langgar je. Sebab sekat tu bila kita dekat dia akan ada force lah yang kita buat. Dalam coding kita akan activate. Dia akan buat satu halangan. No move forward. Macam soalan cannot move further. So kamu tekan depan tu tak boleh.
dia bagi arahan kat tekan depan tu tak boleh. Macam tu, itu respon dia. Itu collision kemudian lah. Ada lagi pelbagai. Start ni sekarang bagi, of course, Voltan sekarang bagi banyak untuk buat viewing kamu, untuk kamu belajar dan tengok, okay, macam mana kita setkan the projection kan, untuk viewing. Okay. Kemudian ada satu lagi, axonometric projection. Okay, axonometric projection. Dia ada istilah dia sebenarnya. Untuk NaN ni trimetric, untuk tu dimetric, dia sudut dia sama. Ada berapa banyak sudut yang sama. Okay. Kalau tak ada sudut yang sama langsung, dia digelar sebagai trimetric. Okay. Tiga-tiga ni semua tak sama. Mungkin ni 70 ni. Sini lah ni. Okay. Tiga-tiga ni tak sama. So, tak kisahlah Mak. Antara dia kan 360 kan. 360. Tak sama tiga tu. Bukannya benda, kalau 360 120 kan. So bukan 120. Mungkin sini 100 ke, sini 120, di 140. Okay, kalau dua yang sama, dimetrik. Kalau tiga, isometrik. Tiga yang sama. Ni kalau tak sama langsung, sama dua, sama tiga. Okay. Okay. So ini antara axonometric punya projection. Observer at infinity, dia satu yang sangat jauh. Contohnya kita pandang langit ke apa sebagainya kan. So projectors parallel to each other and perpendicular to the projection plane. So macam ni lah. Nampak? Dia straight dia projection dia. Straight dia tak ada macam ni tau. Dia tak ada. Okay. Dia parallel. Okay. Dia perpendicular. So dia masuk ke situ. Tapi still kita nampak dia punya in term of 3D dia lagi lah. Okay. Ni contoh yang nampak. Kita still nampak dia punya 3D dia lagi. Nampak dia 3D lagi. Tapi sebenarnya dia seolah macam dia satu kempingan dia. Satu keping 2D je. Tapi nampak 3D lagi. Itu dia masukkan axonometric projection. Okay. Pelbagai lah jenis. So benda ni bukannya nak kata, orang kata apa, perlu ke implement. Kamu nak buat, sebab bayangkan kamu seorang arkitek yang tahu program, nak buat satu 3D punya tools kan. So kamu nak buat satu function dalam tu. Sebab kita ni pembuat software, bukannya orang yang guna software 3D tu. Kita pembuat software. So software tu kita setkan the viewing dia. So dia tekan the trimetric. Kadang-kadang arkitek yang lain yang tahu nak buat, yang hanya tahu nak buat program, dia akan guna benda ni. Okay. So kamu kena setting. Okay. Kemudian ada diametric. Okay. Ni tadi. Okay. Type diametric ni. Saya dah gunakan banyak pula. Slide dia banyak pula. Boleh tengok sini. Okay. Ada advantages and juga disadvantages apa dia. So lines are scaled for shorter but can find the scaling factor. Okay. Ada lagi line preserved but angles are not. Okay. So angle tu berubah. Can see three principal faces and box-like object. So dia still nampak tu 3D. Okay. And then some optical illusion is possible. So parallel line tu nampak macam dia boleh nampak dia ada bentuk perspektif walaupun dia parallel lah. Dia nampak macam perspektif. Does not look real because the four object are scales the same as any object. So dia sebab dia parallel. So nampak benda tu sepatutnya dia ada dia punya orang kata apa, size dia yang ada ikut logik, tapi tak nampak ni sangat. So tapi sebab itulah digunakan dalam CAD application. Okay. Okay, ni perspective projection of course lah. Positive perspective projection ni dia ada vanishing point. Sampai satu peringkat tu dia ada titik dia tu. Kan? So titik sini. So parallel lines on the object converge at a single point to the projection. So dia ada satu line, tapi bukan dia parallel, line tu bukan parallel. So dia kalau parallel dia sama kan. Tapi dia punya objek ni ada punya line dia ni akan bertemu di satu titik. Okay, ada vanishing point dia. Okay, so 3 point perspective. So dia ada 3 point. Maksudnya ada satu sini kan. Kemudian ada satu sana. Okay. Kan, kemudian ada sana satu. So ada 3 titik. 1, 2, 3 kan. 3 itu dia kata sebagai 3 points perspective. Tadi satu je, ni satu kan. Dia 3 vanishing point. Okay. Kalau tu pula, tu ni ada cara dah. Satu sini, satu sini. Satu lagi mungkin sini kot. Okay, contoh kan. Satu di sini. Jadi ni satu. Yes. Okay, ini satu betul lah. Ini satu. Tu vanishing point for the cube. Okay. So kalau sini, ni sini. Okay, sini silap. Ni silap. Bukan tak ada.
Tak ada. So dia kiri kanan je. Okay, kiri kanan je. So termination point dia cube. Okay, and then 1 point perspective. Satu je vanishing point. Okay, di sana ke belakang sini untuk bawa dia punya view kat situ. Okay, so next one, advantages and disadvantage. Okay. Okay, object further from viewer are projected smaller than the same size. Say, okay, object close to the viewer. Okay, and then looks realistic. And then equidistant along a line are not projected into the equidistant. Okay, so kata apa equidistant along the line tu dia tak project kat sama dah satu tempat sama lah. Okay, tapi but the angle is preserved. Okay, only in the plane parallel to the projection plane. So ada dia punya angle tu dia sama je. Okay. Tapi yang parallel dengan projection plane tu sajalah. Okay, tapi kalau ada satu line yang lain dia dah bukan. Okay, more difficult to construct by hand than the parallel projection. Okay, so itu yang dimasukkan. Okay. Okay, ni ingat dia punya region lah. Okay, sorry ya. Ni pula dia punya region. Okay, so dia tengok objek dia semua sebagainya. So objek ni di luar tu dia kita clip up lah. So ni kita kena define yang near and far tu kita kena definekan dulu untuk kita setkan. Okay, ni projection plane kita. Plane kita masih satah kita pada Z sama kosong. So pada Z sama kosong tu kat sini lah. Satah kosong ni. Jadi Z ada nilai. So Z kosong ni dia akan paparkan apa yang ada. Tapi kalau terkeluar dia tak ada lah. So mana apa yang dipancarkan yang dekat ada pada Z sama kosong tu itu yang dia akan ambil. Okay. Sepanjang situ lah dia akan ambil. So sebab kamu pernah jumpa coding ni. Look at, I, add dan juga up. So of course lah dia ada 9 orang kata apa macam 9 variable lah of course. Okay. Ni 3, ni 3, ni 3. Untuk ditentukan. Okay. Up ni macam lebih kepada kita punya pandangan kamera tu macam mana. Okay. Add ni objek tu lah. Gunakan objek tu tersebut. Okay. Kita kena adjust semua, kita kena adjust. Okay. So macam ni contohnya. Glue look at. So look at. Okay. So 0005 location of the camera. Ni location dulu. Okay. Kemudian point kat mana? Point kat mana? So dia tak ada kalau sini add kan. Point dia kat mana? Pasti X, Y dengan Z tu sama dengan kosong. Okay. And then up vector. Whether it's camera is up, down. Dia pandang. Okay. Dia memang masih kosong. Tapi pandangan dia macam mana? Ke atas ke bawah kan. So that's determine the camera tu lah. Okay. Kemudian ada GL Frustum. GL Frustum ni saya tak guna sangat dalam coding. Kalau kamu perasan tak ada pun rasanya dalam ni. Tak ada ke? Kalau ada memang rasanya lepas tu memang saya tak guna dah rasanya. Okay. Tapi lebih kepada determinekan dia punya near and far dia lah. Okay. Near and far dia tak. Kadang-kadang ada yang saya guna, ada yang saya guna. Kamu tengok coding tu. Okay. Kita setkan dia punya orang kata apa plane yang sampai mana yang kita nak view dia. Okay. So kalau VGF custom dia lebih kepada dia ada viewing dia ada punya macam region dia nampak. Tapi kalau look at ni lebih kepada point titik paparkan kat tu kat mana kan. Nak tengok beza tu kadang-kadang taklah beza sangat sebab mostly kat look at ni dia add pada satu sata je. Tapi GF custom ni dia ada macam susah ada perspektif. Kalau look at dia tak ada perspektif sangat. So dia ada mostly dekat apa yang dekat sini je lah. Okay. Sini kalau custom ni dia akan nampak macam dari satu kita buat dalam satu lohong dah, satu bentuk perspektif yang kita tengok lah pada objek tu. Okay. Ni satu lagi glue perspektif. Tadi look at, glue frustum, kemudian glue look at. Okay. Ni look at ni. Kemudian frustum. Okay. And then glue perspektif. Okay. Ni kita tentukan. Kita nak guna semua ke tak? Tak mesti kita guna semua. Kita depend yang define on the spot. Even saya tengok pelbagai source code di luar sana, ada yang gunakan glue perspektif je. Ada yang nak combine dua, ada yang gunakan satu look at saja kan. So it depends sebab kita nak benda ni diberi untuk kita gunakan ni untuk supaya dia bagi kebebasan kita nak pilih lah which one kita punya coding.
kita nak guna style macam ni ke, nak guna style yang macam ada plane satah untuk kita view ke, ataupun dah sekadar nak macam nak satu titik, satu point ke, kita nak lihat pada satu satah tu apa yang ada kat situ kan. Macam kita buat kita suluh lampu dekat objek tu akan bayang dia akan terkena pada satah belakang kan. Itu je dia akan kita akan viewkan dia. Okay. So ini kita, tapi kita tentukanlah kalau untuk GL dulu sustain ni dia punya panjang ni pun saya guna juga ni. Okay, W ataupun dia punya height dia, ketinggian dia dan lebar dia kan. Okay, ada dia punya sudut di situ yang kita kena setkan. Okay, kalau kita ada konten kalau dalam coding pun dia ada dia punya degree dia. Okay. Okay, next one. Okay. Ni lagi yang lainnya lagi. Okay, nampak. So void blue perspective, so z near, z far and so on. So kamu kena set define lah dia punya ni. Okay. Okay. So itu untuk berkaitan dengan viewing lah. Okay. So so kita akan masuk selepas ni berkaitan dengan texture mapping. So kita take break sekejap dalam 5 minit untuk kita at least serap sikit lah for what apa yang sebelum ni kita tengok. Okay, berkaitan dengan viewing. Okay, so kita sambung balik dalam 3 minit je lah, 11.35 sekejap kan. Okay. Okay, so ini topik yang paling kata apa? yang paling orang kata sangat ditunggulah sebab lepas ni lab pun kita akan libatkan texture mapping ni sikit lah. Okay. So kita tengok apa kata texture mapping ni. Okay. So texture mapping ni kita nak of course nak jadikan objek kita sebenarnya hanya boleh pakai color tapi kita letak texture dia. Letak texture je lah. So dia tak nak nampak teruk sangat kan sebelum ni. Kalau dia just nampak pakai color je nampak teruk kan, tak ada texture dia kan. Okay. So kita tak texture mapping ni baru kita texture ni baru kita akan jadi dia sangat cantik. Tapi of course tak pentingkan ada syarat-syarat dia dan sebagainya untuk square macam mana, untuk sphere macam mana kan, ada ni kan cara-cara dia. So dalam texture mapping okay, dia ada pelbagai peringkat lah. First kali texture mapping untuk
kita nak orang kata apa, setkan objek tu ada texture kan. So dia dah texture, kemudian kita nak setkan dia ada satu, orang panggil sebagai macam ni, ada smooth shading ni. Kita ada shading, smooth shading dah. Dalam OpenGL dia ada coding dia dah. So kita dah boleh kita enablekan, dia akan ada jadikan dia smooth. Okay. Kemudian kita ada yang seterusnya, ada environment mapping. Okay, environment mapping. Environment mapping ni kita tak masuk lah, ni tak masukkan. Dengan bar mapping ni tak masukkan. Kita akan enablekan mostly for the environment mapping dan juga smooth shading je mostly yang kita tak letak benda tu objek. Sebab environment mapping ni dia macam reflect. Sebab dia contohnya you guys buat satu cermin ke atau sebagainya, ataupun satu tingkat rumah. Okay. Kamu tengok, okay, kemudian kamu bagi setkan dia punya satu bahagian tu dia bersifat cermin. So sifat cermin ni sepatutnya dia memantulkan. So kita kena ada reflection of the texture yang sekelilingnya. Okay, kalau kamu buat ada dua objek, dua bangunan yang berdekatan, of course dah di tingkap satu lagi tu dia akan paparkan reflection bangunan sebelahnya. Okay, so itu akan ada sepatutnya. Tapi untuk kita ni kita tak akan masukkan lah. So benda tu ada cara yang tertentu yang kita kena configurekan dia. Kita hanya apply texture saja and then kita give some like lighting, itu je. Kita tak masuk environment mapping. And then bump mapping. Bump mapping ni lagi, saya cakap kamu dah apply texture, kamu dah ada reflection, dia akan ada satu benda dia bagi nampak objek tu memang objek dia lah. Kan? Apa maksudnya nampak macam objeknya? Sebab kalau dia ada lekuk-lekuk ke bangunan tu, dia ada macam cat dia, orang kata apa, macam batu-bata yang bricks ke kan, dia akan nampak benda tu bricks. Bukannya nampak sekadar tempek stiker brick je. So dia ada dia punya method dia, kita kena calculate dia punya normal vector dan sebagainya, tapi kita tak masuk part tu. Kita just masuk dalam penjelasan X-ray sebab otherwise kita akan spend too much of coding, sangat banyak coding untuk benda ni. Okay, untuk letakkan set benda ni. Memang OpenGL ada benda ni, okay, tapi dia ada kena configure juga for few things yang kita kena buat. Okay. Ada defaultnya, kita boleh guna je untuk OpenGL, tapi dia mungkin tak nampaklah cantik macam kita tengok dalam yang buat untuk game kan, yang guna tu ada tu belum ray tracing dan sebagainya lagi. OpenGL ni one part dia, just small part dia untuk kita learn. Okay. Oops, alamak, terlaju pula. So apa yang kita buat selalunya, kita akan lalu proses texture mapping ni, ada berbagai proses lah sebenarnya. Okay. Ni tak apa, jangan atas ni, jangan risaukan atas ni. Ni lebih kepada grafik ni architecture. Okay. Di mana kita ambil objek vertices tu, kita nak petakan dia, kita flatkan dia, kita akan proses dia dan tampalkan texture kita. So ada few texture dia kan. Contohnya kita ada satu, nak simple, to put into the simple ideas lah, dia letak ke sini. Kita ada 2D image, kita buat 2D image pakai JPEG ke bitmap ke kan. Mostly dalam sampel saya guna bitmap. Kalau nak guna JPEG, kena tengok balik. Ada coding dia boleh guna JPEG sebab dia kena enablekan in term of JPEG. Rasanya punya support punya, tapi kamu kena guna coding yang lain lah ataupun cuba sebab. Tapi dalam saya akan talk in term of sedar simplify bagi kita guna bitmap, bmp.bmp. Okay, kamu guna je Microsoft Paint tu buat satu image 256 times 256. Letaklah gambar tu kita boleh gunakan. Itu silap kita akan guna benda tu. So kita akan tempel 2D image ni dekat 3D surface, itu je. Okay, ataupun 2D surface. Okay. Contohnya buat rumput dan bawah-bawah tampalan. Okay. So mapping function ni ada pelbagai lah sebenarnya. Mapping function ada pelbagai. Okay. So kita dah tak, contoh mungkin ada function, ada function yang mudah, ada function yang susah. So kita tengok. Contohnya kita ada texture koordinat ni, kalau kita letak je pakai 0, 0, 1 kan. Sini 1, 1, sini 0, 1 kan. Ni 0, 0, ni 1, 0 kan. So kita mapkan ke object world koordinat kita. Sebab texture punya koordinat lain, dia macam dia milik texture koordinat tu. Kalau world punya koordinat pun lain pula. Mungkin world punya koordinat tu besar. So kamu nak kena petakan, nanti nampak image tu nampak macam dia pecah. So kena pastikan benda tu. Sebab tu ada HD punya texture quality HD dan sebagainya kan. So ada cara dia sebenarnya. Okay. So the two part mapping ni adalah contoh nak map dekat silinder ni lain pula. Ni untuk silinder. Okay, dari segi theoretical, one solution to the mapping problem is to first map the texture to a simple intermediate surface. So ni kita balut je lah.
Mapping cylinder ni ada formula dia. Contoh ni kan, ada formula dia. Kalau kamu pernah tengok AdMap ke tip modern, ada kan untuk kira luas ke, luas silinder kan. Lebih kurang macam tu lah digunakan. So nak sugar dilitan. So kita apply that algorithm letak ke dalam. Benda ni tak ada dalam OpenGL lah. Ini memang kita kena codekan dia supaya kita boleh petakan. Tapi function untuk enablekan texture grafik dalam OpenGL tu memang ada lah. GL enable texture kan. GL tu bukan OpenGL lah. Dia berapa mudah kena tu. Tapi cuma kita kena bagi arahan dia secara dalam bentuk coding. You guys nak coding mathematical punya formula ni. Okay. And then dia akan balut objek ni. Ni contoh kan. Cylinder image mapping. Sebab kamu nak buat IT nak isoda ke sebagainya. So kita nak mapkan dia. So ada paksi untuk X macam ni. Y. Okay. Z. So ada cara dia. Cara nak mapping dia kan. Untuk spherical. Okay. Spherical ada lagi rumus dia kan. R cos R pi. U ni apa? U ni antara ni lah. U ni atas ni bawah tu lah. Okay. Dia punya lilitan dia tu. Okay. R sin 2 pi U cos 2 pi V dan sebagainya. Okay. So kita letak. So nampak. Kita nak mapkan peta. Cuba buat. Kita ada map. Bentuk luas secara ni kan. So kita petakan dulu. Petakan ni. Peta nampak ada petakan macam ni. So dia buat macam ni. Macam mana dia petakan kat satu silinder. Satu sphere tu. Okay. Nampak macam susah. Tapi sebenarnya once you guys dah get the idea, you guys boleh teruskan. Tapi yang penting dalam lab ni kita akan just very simple basic plane je. Kita just petakan bentuk kotak aja. Okay. Siapa yang nak mapkan silinder dan juga spherical boleh cuba guna map ni ataupun cari snippet code yang dekat sana, ada banyak. Okay. Untuk buat. Ini contohnya box mapping. Okay. Kita nak boxkan contohnya nak buat kita punya square apa kita punya box tu kan. So kita macam letaklah dia punya left bottom. So ada 1 2 3 4 5 6 lah. Okay, ada 6 semua surface. 6 surface kau kena ni. So yang ni dah 00 01 110 kan. Okay. So dan sebagainya kan. So kamu kena petakan ke sini. Macam ni mungkin dia tak pakai 00, dia pakai lain. So kamu kena petakan for each surface tu punya ni. Okay. Kalau guna multiple texture pun macam mana. So the first one ni kita akan guna single texture dulu. Okay. Ada mapping. Ni so yang first mapping ni adalah mostly macam semua ni. Semua ni just direct mapping je. Basic mapping. Map terus pakai formula, kita kisah ada mapping terus. Tapi yang lain ni adalah lebih kita apa? Dia pakai macam convergence. Dia ada formula dia sikit lah. Dia ada formula sikit. Second dia panggil sebagai second mapping dia panggil kan. So actual dia macam ni. So dia akan converge lah. Dia akan converge, dia akan map kan, dia akan tarik. Macam tarik lah benda tu. Untuk dia macam roti canai yang ditarik kat satu objek yang bulat ke kan. So untuk dia ada dengan semua kan. Okay. Macam ni aliasing pun sama juga one of the technique. Dia by point. Okay. So by point ni dia akan petakan. Dia ada formula ni sebenarnya. Dia ada formula dia. So dia akan pointkan by point kat situ. Okay. And then the other one is area converging. Ni pun sama. Okay. So dia nak petakan pada apa objek yang nak. Yang mungkin dia akan orang kata apa, mengembang. Contohnya balon lah kan. Kamu nak buat satu simulation balon. Kamu dah apply texture kat balon tu, bentuk something lah, ada gambar kan. Tapi bila dia buat simulation dia mengembang, so texture tu kena ikut sekali. Kan? Dia mengembang juga. So dia kena ada something like tattoo technique dipanggil area averaging. Semua ni disebut tapi ada dia punya algorithm dan juga formula dia tertentu yang dia akan digunakan lah. Okay. So macam mana kita guna? Okay, nak start coding ni macam mana? Okay, dalam lab nanti ada. So ni saya terangkan sikit dulu. Kalau tak faham tak apa, just kita follow je. First kali adalah kita of course lah kita kena ada image ni lah kan, nak texture tu. Kamu nak buat bangunan ke apa, kena ada image-nya. Image-nya kena ada, okay. Dah ada image, kita kena baca lah. Baca image tu macam mana nak baca image? Ada dia punya arahan tu lah, kita baca. Bila baca dia punya image tu, kemudian kita akan assign texture tu kat mana, kat objek mana. Kita boleh guna satu single image yang sama, texture yang sama untuk kita assign kat sini. Tapi kita kena enable texturing. Sebab apa kena enable texturing ni? Sebabnya ada objek yang kita tak nak pakai texture pun. Kita nak buat pakai plain color biasa kan. Okay.
So dah enable. Kemudian assign the texture coordinate to the vertices. So kita proper mapping lah. Mapping apa. And then kita ada parameters. Sebab kita dah tampal texture. Kemudian kita nak jadikan dia satu like apa parameter kita nak buat. Mungkin objek tu besar. Tapi texture kita kecil. So kita nak guna teknik. Guna GL repeat ke, GL apa ke sebagainya. Supaya dia boleh penuhkan permukaan tu secara automatik. OpenGL dah tolong buatkan untuk kita. Dan filtering ni kita akan tengok apa dia ni kan. Nanti later more detail, load bitmap, generate a texture handle. Okay, bind and configure. Nampak texture. Ini macam setting dia lah. Anggaplah setting grafik tu. Kita dah load texture, dah nak bind dia kan. Tapi kita akan bagi dia punya sifat-sifat dia. Okay. So contohlah ni. Okay, kita ada image ni, image kita. Ini objek kita kat OpenGL. Gelap je kan, tak buat apa. Kita nak mapkan. Mapkan dekat sini. Sini mapkan. Macam nak mapkan, boleh je kita buat. Kita wakilkan kalau sini kosong, sini pun kita tak sini kosong, kita anggap sini kosong. Sedangkan titik ni bukan kosong. Bagi objek ni bukan kosong. Dia objek ni mungkin 10 atau apa, 10, 5 ke contohnya kan. Tapi disetarakan dengan kosong. So nanti dia mesh ini, mesh titik ni. Mesh titik ni, mesh titik ni. Mesh titik ni, mesh titik ni. Contohnya ni, ni. Okay, itu cara dia. Okay. Ada cara dia buat macam ni. Dia ambil ni juga. Cara dia. Ini apa yang kamu tengok. Apa cara dia buat ni. Dia macam dia lukis balik. Dia buat. Boleh je. So, macam mana tu lupa lah. Besar sikit lah. Besar sikit. Sini kot. Okay. Macam tu lah. Maaf lah lukisan tak apa. So dah ambil keseluruhan ni lah. So dapat lah yang ni. So sedangkan gambar dia ada lagi ni sini. Dia tak masuk. Dia flip up. So ikut objek. Okay. Okay, texture example nanti dalam lab kamu akan cuba gunakan buat dalam 256 dan 256. Boleh buat pakai gambar biasa sendiri ke sebagainya. Ataupun carilah dekat Google tu. Edit pakai Paint. Ada dalam sisi lab pasti ada. Ada lab petang ni ada, jangan lupa. Pukul 2 kita jumpa. Okay, dalam pukul 2 insyaAllah saya akan tiba. Okay. Masuk je tu, jangan keluar tu masuk je, tak apa, risau. Okay, melainkan orang kata apa, berkunci memang tak ada masuk lah, tengok kan. So, ada. Okay. Kemudian, apa yang kita buat, kena define lah texture tu. Okay. Define texture tu macam mana, kita kena panggil tu. Kita kena beritahu OpenGL, kita nak guna texture. Okay. So, kita kena ada something nak dipanggil sebagai, kita nak panggil the texture punya ni lah. Okay. So, ini adalah kita nak define image tu as a texture. Dan of course lah, bila kita generate image, buat image tu, kita kena read dulu. Gunakan fopen semua tu. fopen the texture file dan sebagainya. Sebab dia nak, bila dah open kita boleh kita baca, tak open macam nak baca. Kamu tahu kan ada coding C atau C++ yang kita boleh open file kan. Itu kena gunakan. So mana guna, kita akan tarik all those information lah untuk kita guna. Okay. Dalam coding nanti ada dalam sisi lab nanti. Okay. Ni setting dia ni, banyaknya setting. Tak apa, risau. Nanti sesi ni tengoklah satu-satu kan. Okay. Okay, nampak? Okay, mapping texture first kali contohnya ini texture kita. Ini geometri kita. Ini cara dia lah dia nak buat. Dia petakan objek tu, dia selarikan dengan yang apa texture kita. Tapi kalau texture tu kalau texture tu besar, objek tu besar dia tu. Kita boleh scalekan dia. Sama ada kita punya texture tu yang scale ikut objek atau objek tu yang scale ikut ni. Okay. Tapi still same, sama je mana-mana pun. Kalau texture kamu tu memang sangat kecil, objek tu besar, so memang habislah, nampak pecah lah kan. Tapi dah itu je ada. Kalau objek kamu pixel untuk texture kamu besar, sebesar 3000 dah 4K kan. Jangan cakap orang kalau 4K lagi kualiti bagus lah kan grafik kamu. Ya, gantung pada kamu tangkap gambar tu dah. Kemudian assist sebagai bitmap tu. Kadang kena gunakan JPEG lah. Gunakan JPEG file. Okay. So, OpenGL use interpolation to find proper texture from specific texture. So, kita kena set. Kita kena set. Macam mana nak set tu? Kadang nanti jadi macam-macam. Dia teruk. So, nak set ni, okay, ada varieties of parameters lah. Okay. So kita ada filter mode, okay, kita ada bitmap dan juga elemental parameter. So ada dan juga wrapping parameter. So ada 4 benda yang kita setting ni sebenarnya. Okay, setting pertama kan, setting antara ada. So kita gunakan selalunya GL text parameter I ni, okay.
So kemudian kita panggil GL texture tu. Kalau texture kita 2D kan, image kan 2D. Okay. Kemudian ada GL texture wrap. Okay. Ada sebab ni. If S and T lebih besar dari 1, use 1. If S T lebih besar, use 0. So dia tunjukkan macam mana kita nak guna clamping mode ni. Okay. Contohnya untuk GL clamp ni kan. Dia clamp ni macam ni. Okay. Dia bayangkan ni texture kita. Kenapa macam mana boleh jadi macam ni? Ini yang dia setkan lah. Tak tahu macam mana punya set tapi ini cara. So kalau kena better kita guna di Mosi repeat je. Sebab kita nak guna texture yang sama kan. Kalau macam ni Mosi mungkin kamu nak buat satu texture unik lah dekat bangunan tu ke objek tu kan. Okay. Dia seolah macam dia tarik ni. Tarik yang vertical, dia tarik yang horizontal. Horizontal kan? Ni vertical ni vertical lah. Okay. Horizontal kan. And then satu lagi dia gelapkan. Okay. Ada banyak cara. Ni contoh lagi lah. GL repeat, GL mirror repeat. Mirror repeat ni dia akan beropposite antara satu sama lain. Okay. GL claim to age kan, dia tak pernah guna. Jangan guna benda ni. Tak tahu apa sebab dia ada enable ke benda ni, saya tak pastilah. Tapi dia ada lah macamnya. Kan. Okay, kemudian ada magnification dan juga minification. Ada command dia. Mana command dia? Okay. GL texture magnification dan juga minification. Okay, so ada text parameter dia. Macam mana letak je. Kan kita ada banyak sangat ni. GL text parameter I boleh ke declare dua-dua serentak, kan? So it depend. Okay, dia depend, dia tengok objek tu lah, kita nak set dia macam mana. Kita nak GL repeat tapi nak setkan dia sebagai apa? GL texture mag filter. So guna GL nearest lah kan, contohnya kan. So ada cara satu ni magnification, satu minification. Ini yang saya cakap tu tadi. Sama ada objek texture ikut objek, okay, atau objek ikut texture kan. Tak adalah kecil ni. So dia akan cuba besarkan supaya dia nampak lagi high quality lah kan. So dia tak guna dua-dua sangat sebenarnya. Okay, dah guna letak dua-dua terus pun it depend. Mana kita boleh set dia boleh capable untuk handle dua-dua side. Okay. So mode determined by GL text parameter I ni, type get, type dan juga mode. So kena declare lah. Mana satu nak guna. Okay. So note that linear filtering requires a border of an extra texture for filtering at edge. Okay, border equal to 1. So linear filtering require a border. Okay. So dia ada few things yang kamu tengok lah, kamu kena adjust accordingly. Sebab kadang-kadang saya cuba gunakan juga dua-dua ni, kadang tak dapat beza pun. Beza dia kamu tengok, cuba ada beza tak? Beza dia sikit je. Dia dari segi GL linear ni, dia nampak macam ada bukanlah kabur, orang kata nampak dia lagi smooth sikit. Okay, nampak smooth je. Macam tu. Ni contoh nampak cuba nampak. Kalau kamu perhatikan betul-betul ni GL linear ni, mungkin nampak, tak tahu kamu dapat ni kan. GL linear ni dia nampak macam dia punya taburan of color tu nampak dia sebut dia seragam sikit. Dia color dia taklah solid macam Nearest ni. Biru sini je, dia tak terkeluar langsung. Tapi kalau ni linear ni dia macam dia sikit-sikit dia pudar jadi warna yang lain. Yes, macam ada motion blur of course. Which one the better one, tak nak kata macam tu linear lah better kan. Tak ada juga sebab it depend the application yang you guys nak buat lah kan. Researcher ke programmer ke graphic programmer tu lah, dia nak gunakan GL Nearest untuk apa kan. So nak guna GL linear juga, so it depend. So it's according to them lah. Sebab kalau ikutkan Nearest ni dia ada benda yang dia nak solid kan, ada part yang dia nak ni. So bahkan dalam kalau kamu je buat texture kamu boleh setkan texture yang sama tapi setting dua yang berbeza. Tapi kamu buat dua function lah. So dia panggil kalau texture pertama ni lebih nak guna Nearest, satu guna linear. Okay. Itu yang aku nampak ni macam ni. Ni kan. Ini kalau ni macam ni lebih guna linear sikit lah. Okay. Tapi dia still Nearest lah, nampak ni. Sedap. Yang ni yang linear, yang ni yang Nearest. Nampak lagi smooth lah kan yang linear ni kan. Okay. Tapi dia ada motion blur tu kan. Tapi kalau ni Nearest ni nampak dia bagus sikit sebab dia nampak nak macam Minecraft punya style kan. Dia punya ni kan. Okay.
Ni nampak lagi jelas lah. Okay. Jadi linear GL nearest kan. Nampak dia ada macam bergerigi tu, macam anti-aliasing dia tak ada dah macam teruk sangat je kan. Tapi both have their own way lah of doing dia punya grafik ni macam mana kan. Okay, nampak macam ni. GL nampak too blocky, okay. Kalau GL linear, anti-alias edges. Okay, selalunya macam ni, Nvidia ni, bila perform Nvidia ni, dia tunjukkan contohnya kita buat simulation tu, kita tak pentingkan sangat grafik dia, tapi nak kena ada grafik. So kita nak lebih kepada performance. Kita guna je nearest sebab kita tak perlu guna linear. Linear ni dia makan banyak berat sikit. Okay, dia berat sikit. Nampak? Dah nampak smooth kan? Berat sikit. Okay. So, OpenGL texture filtering ni ada ni lah. Nampak? Nearest neighbor, linear. Okay, dia nama panjang dia. Okay, GL nearest ni apa? GL nearest neighbor. Nama dia nearest neighbor. Dia satu one of the method sebenarnya, nearest neighbor. So, lower image quality but faster. Okay. Second one tu linear interpolate by the neighbors, better quality tapi slower lah. Okay. Which one is better? This depend lah. Okay. Okay, minmap ni lebih kepada dia nak generatekan texture tu ada few resolution. Okay. Contoh macam ni. Okay. So in computer graphic, minmaps also minmaps. Okay. Or pyramids. Dia calculate. Dia calculate dulu. Image yang dia calculate and then dia akan progressively ada low solution dia lah. Okay. Okay. So bila macam tu contohnya. Kita anggap satu texture sama. Ini dia dah buat dia punya sampling dah ni. Okay, ni point sampling. Kemudian kita apply linear filtering. Filtering ni tahu kan, dia tak benda-benda macam ni semua. Dia tak setkan ni. Dia setkan jadi macam ni. Kemudian dia setkan setting lagi map point sampling dan map linear filtering pula. So hasilnya mana kalau nampak by mata kasar macam tak ada beza je pun kan, sama je. Tapi kalau tengok sikit kan, di panel dekat-dekat kan, komponen dekat-dekat kan, nanti sebagai slide ni. Nanti bagi. Yang ni bergerigi kan, nampak sini bawah ni. Ni smooth, sangat smooth. Dia tak ada nampak blur dan juga dia nampak quite good dan juga smooth lah. Okay, smooth lah. Okay. Sebab ni dia dah bagi kan. Yang belakang-belakang ni mungkin dia guna yang low solutionnya. Tu, yang atas ni nampak jadi macam mana ni. Dia serabut sangat. Kan, tapi dengan ada macam ni, dalam last ni dia macam bagi dia low solution lah. So dia nampak macam dia, hilang dia. Taklah terus mengejut kan. Dia tak nampak dia tak best sangat lah. Nampak best lah kan. Itulah ayat technical tu tak jumpa pula. Tapi itulah kegunaan dia. Okay. Kering tekak juga. Okay. Apa website ni? Kena habis jangan risau. Okay. So, di sini ada texture environment. Ni nampak. GL texture environment modes. Kan masa awal tadi ada mention kan. Ada mapping kan. Ada shading kan. Kita smooth shading. Ada environment mapping. Ni dah ada. Kita panggil je. Okay. Yes. Panggil saja color mode. Okay. So kita ada satu modulate, satu blend, satu replace, satu GL. Kemudian kita ni contoh ni bawah ni contoh penggunaan ni. Okay. Ini contoh penggunaan. 3 ni yang mode dia. Replace, blend, modulate. Cuba kamu tukar-tukar antara di dalam ni. Tukar dalam ni. Okay. Ada beza. Kalau tak nampak beza tu memang by mata kasar memang tak nampak sangat lah. Okay. So nampak contoh ni nampak. Satu GL decal tak ada. Decal di mana dia. Ni yang plain biasa. Modulate ni dia macam tambah orang kata apa. Dia nak environment tu. Contohnya kan dia reflect kan. Ada colour. Kemudian dia reflect ada warna. So dia nampak lagi apa. Kalau ada cahaya warna merah. Objek tu kekhususan dia akan nampak warna merah lah. Macam kita suluh lampu warna merah lah. Objek tu yang putih jadi warna macam ada bermain merah sikit. So nampaklah macam environment dia mapping. Macam kamu buat satu sinaran, buat satu matahari, buat satu sphere. Sphere ni bersifat akan memancarkan cahaya warna kuning ataupun matahari lah. So dia akan terkena objek yang ada muka senyum ni. So yang belah terkena tu akan belah belakang shadow lah kan. Tapi yang terkena tu akan ada cahaya of the sun tu. Itu yang kena buat.
So itu ada kali kan tahun lepas ke tahun sebelumnya ada team yang berjaya buat macam ada simulation dia ada matahari ke dia buat nampak realistik lah, bukan realistik lah. Dia cuba buat tapi nampak bagus lah dia. Cahaya macam ada cahaya matahari yang terkena dia orang punya bangunan dan sebagainya. So quite good. Tak tahu dia orang cari snippet tu kat mana. Boleh cari snippet tu. Ada lah. Okay. Ni. Jadi kau ni plain. Yang ni plain dia. Sorry. Kenapa sini tak ada ni? Satu betul jadi JL Recon ni. Okay. Okay. So JL Moderate. Ni plain biasa. Blend ni blend. Ni tak ada apa-apa lah. Kosong. Okay. Ni apa abaikan benda ni. So nampak kan dia punya beza je kan. Kalau blend tadi apa? Blend with parameter color. Kalau color dia purple, purple lah dia blend. Mana environment sendiri tu ada warna purple. Kalau modulate ni tadi, okay, modulate with compute shade. So compute shade dia kat situ je. Okay. Itu yang berlaku lah. Okay, so using texture mapping ni kita ada few things lah kita kena set up. So nanti tengok dalam coding lab. Rasanya dia tak enablekan lagi. Pukul 2 baru enablekan. So you guys prepare dan juga coding. Ada tugasan kat dalam tu rasanya. Assessment rasanya. So for you guys. And then you guys boleh lepas ni. For you guys punya assignment dan juga project. You guys dah boleh start. Okay. Memetakan environment tu. Okay, tu yang jadi nanti cantik lah. So assignment ni sebenarnya prerequisite macam kepada project tu bukan prerequisite pun. You guys dapat buat assignment, you just repeat for the project tu je. Itu je. So sebab tu ada saya setkan dia orang kata apa, ada some sort like progression tu tak adalah tak berkait. So you guys tak perlu orang kata apa, create another things lah. It's new thing lah. Okay. Dah habis. Okay. Mana keep the annotation, discard. So itulah sedikit lah berkaitan dengan okay. Orang kata apa, viewing dan juga texture mapping. Sangat benda ni yang paling penting lah. Sebab ia ialah menghidupkan dunia grafik tu kan. Dunia grafik tu. Okay. Untuk saya nak tunjuk kamu contoh lah sebelum kita selesai ni. Nak tunjuk masa lab nak tunjuk boleh juga. Sekejap mas, saya share kejap. Ni sebelah je recording. Copy. Code. Lab stuff. This one. Okay, ni semua copy ya. Ini salah satu contoh lah kan. Mana kodenya. Nami coding, okay. Terus. Copy juga dah ada. Dia nak copy cepat buat backup kan. Salah kan susah pula. Open with saya lupa 2022 ke alamak biar 19 juga. Sebab 2019 memang dah habis support kan. So better you guys move to the 2022. Tapi jangan sekarang. Siapa yang dah with 2022 tu dah okay. 2029 dah okay. Follow je, jangan tukar. Kan? Okay. Saya sekejap. Tekstur dia buruk sikit lagi lah. Tapi nak tunjuk konsep dia. Okay. So ni berjalan dengan bangunan. Okay. Pusing. Ni contoh bangunan ni tak teksturkan lagi. Okay. Ni saya renderkan color je. Renderkan color. Bawah ni sebenarnya rumput. Tapi rumput je sudah duplicate. Tak jadi pula. Sadi lain lah. Okay. Itu nak pandang di atas. Okay. Macam first person lah. Okay. Nanti kamu buat ni environment kamu lah nanti. Ini. Satu ni ada objek. So ini akan secara gambaran jelas lah. Tapi untuk lab ni kamu tak buat benda ni. Ini saya just tunjuk contoh lah. Macam mana generate kan. Okay.
Itulah. Okay, tutup jap. Okay, so untuk hari ni, siapa sekejap, stop recording. Stop.